Mohon semua hadirin bersedia untuk menyanyikan lagu negaraku, lagu negeri dan juga lagu mencorak generasi. Hadirin sekalian, meneruskan tertib acara perhimpunan kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama melafazkan ikrar aku janji yang akan diketuai oleh Cikgu Cik Rasaidi bin Cik Yub, pengerusi majlis perhimpunan kita pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh
dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami berazam meningkatkan mutu perkhidmatan, bekerja dengan tanggungjawab, berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri, berhikmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerja sama dalam membantras kelemahan dan musuh-musuh negara, dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas ikrar yang telah diketuai oleh Cikgu Cik Rasaidi bin Cik Yop sebentar tadi. Hadirin dipersilakan mengambil tempat. Hadirin sekalian, bagi menambah keberkatan perhimpunan kita pada pagi ini, marilah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Eddie bin Mat, penolong pengarah hal ehwal murid sektor pengurusan murid. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami menadah tangan merafakkan kesyukuran kepadamu di atas segala limpahan nikmat dan rahmat, serta diberikan keizinan di hari yang berbahagia ini. Dapatlah kami menghadirkan diri bersempena dengan perhimpunan bulanan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis pada kali ini. Ya Allah, Ya Karim, di hari yang mulia ini kami menadah tangan memohon doa restu darimu agar hikmat bakti kami yang telah lalu dan akan datang dijadikan perkhidmatan yang dirodai, pertuturan kami pertuturan yang disenangi, pendengaran kami pendengaran yang direstui, penglihatan kami penglihatan yang diberkati, amalan kami amalan yang dirahmati, pengorbanan kami pengorbanan yang disyukuri, dan jasa kami jasa yang diingati. Ya Allah, Ya Syakur, kami mohon kepadamu agar hikmat bakti kami ini sentiasa diberi petunjuk dan hidayah dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami, jadikanlah kami manusia yang berjiwa kental, sentiasa sanggup menghadapi rintangan dan cabaran demi menjana dan memertabatkan agama, bangsa dan negara Malaysia yang dicintai. Ya Allah, Ya Rashid, jadikanlah hikmat bakti kami ini perkhidmatan yang dicontohi dan disegani. Eratkanlah kasih sayang di kalangan kami. Limpahkanlah cahaya petunjuk untuk kami terus melaksanakan tanggungjawab dengan adil demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakam ucapan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz di atas bacaan doa sebentar tadi. Yang berusaha Cikgu Naharuddin bin Uthman, pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis,
Cikgu Cik Resaidi bin Cik Yub, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid, merangkap pengerusi Majlis Perhimpunan Bulanan pada hari ini. Barisan Kepimpinan Timbalan-Timbalan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Ketua-Ketua Penolong Pengarah, Penolong-Penolong Pengarah, Tuan-Puan Pengetua dan Guru Besar Sekolah-Sekolah Negeri Perlis serta warga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis yang dihormati sekalian. Bersyukur kita di pagi yang mulia ini tanggal 6 April 2022 bersamaan 4 Ramadan 1443 Hijriah bertempat di Pusat Kurikulum Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Kem Tasuh, Kaki Bukit Perlis, kita dapat bersama-sama menghadirkan diri di Majlis Perhimpunan pada hari ini. Sidang majlis yang dihormati sekalian, dengan sukacitanya mempersilakan dan menjemput yang berusaha Cikgu Cik Resaidi bin Cik Yub, Timbalan Pengarah Pendidikan SPMU untuk menyampaikan ucapan mutiara pagi dan kata aluan majlis. Dengan hormatnya mempersilakan. Saya mohon buka mas tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam #Iruna Educators, salam Timbik 2022. Terima kasih acara majlis yang berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Cikgu Nahrudin bin Usman, barisan timbalan-timbalan pengarah, barisan ketua penolong pengarah, barisan penolong pengarah, tuan-tuan PGB dan seterusnya jawatan kuasa, warga SPMU yang merupakan jawatan kuasa perhimpunan bulanan. Perhimpunan bulanan ini adalah perhimpunan bulanan untuk bulan Mac, tuan-tuan dan puan, yang saya hormati sekalian lah. Pertamanya syukur Alhamdulillah kita diberi kesempatan dan ruang untuk sama-sama berada pada pagi ini dalam suasana bersemuka. Alhamdulillah saya rasa dah 2 tahun dah kot, hampir 2 tahun kita tidak bersemuka macam ni dalam perhimpunan, dan Alhamdulillah ini kali pertama dan kita cuba laksanakan balik tentatif yang sepatutnya berada dalam perhimpunan ni, di mana tadi ada ikrar dan ada slot untuk sekarang ni mutiara pagi dan juga ucapan aluan inilah. Dan tuan-tuan dan puan, untuk makluman tuan-tuan dan puan lah, pertamanya nampak segok pasal pakai baju sukan ni. Lama dah saya tak tengok ramai-ramai pakai baju sukan ni, dan mungkin ada kasut yang dah lekang sebab 2 tahun tak pakai ni. Pakaian sukan ni bila jarang guna dia akan rosak, selalu guna dia tak rosak. Itu ialah dia punya petua. Dan bersempena dengan dah pakai pakaian sukan elok-elok ni, saya mohon tuan-tuan berdiri sat, alang-alang pakai baju sukan. Dan disebabkan saya suruh berdiri ni, tuan-tuan jangan pula buka puasa buat alasan saya suruh berdiri, saya suruh buat aktiviti sikit-sikit ni. Okey no? Baik tuan-tuan dan puan, kita refresh balik hati kita di pagi-pagi ini, dan inilah sebenarnya permulaan kerja. Kalau tuan-tuan rasa sebagai ketua jabatan lah kita kata, yang saya bercakap di sini sebagai pemimpin, ada pemimpin instruksional, ada pemimpin di jabatan, dan kita kena refresh hati kita dulu. Inilah antara langkah yang sepatutnya sama-sama kita laksanakanlah sebelum kita memulakan hari kita. Pertamanya tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tengok dalam sukan memanah kita menarik panah kan. Saya mohon tuan-tuan menarik panah habis kuat yang boleh. Kemudian tuan-tuan halakan panah itu kepada orang yang tuan-tuan paling suka. Kalau habis sangat dalam ni ramai-ramai ni tak suka, tuan-tuan panahlah ke langit. Okay. Nah, dan selepas bila saya kata lepas, tuan-tuan lepas habis dalam diri ni, jeriklah sekuatnya, sebab di sini di kawasan lapang inilah tempat tuan-tuan melepaskan selepas 2 tahun. Sekarang kalau nak berkelahi dengan lelaki bini pun tak boleh, bulan puasa ada kelahi selu-selu. Ini lepas habis yang dalam tuan-tuan perempuan tu kepada orang yang tuan-tuan sayang atau suka itu. Okey, ready? Tarik. Hala dekat orang yang tuan-tuan suka. Saya mohon satu, tuan-tuan talak kat lain semua, jangan talak kat saya sampai tak sangka. Kita faham lah. Boleh talak kat orang lain juga. Tarik. Habis kuat.
tahan nafas. Lepas. Tuan-tuan, kalau takat tu nilai tuan-tuan memanah orang yang suka tak sampai tuan-tuan. Maksud dia jeritan tuan-tuan dan perempuan sekorang menggegar alam semesta. Sebab kita berada di luar kawasan. One more. Tarik. Lepas. Alhamdulillah tuan-tuan faham. Dan satu lagi tuan-tuan, tuan-tuan panah orang yang paling tuan-tuan tak suka. Jangan talak kat cikgu Zaini semua. Kalau habis sangat tak ada pilihan, macam tadilah, tuan-tuan panahlah ke langit. Tuan-tuan boleh menilai diri tuan-tuan. Kalau talak ke langit pun tapi masih ada lagi hok aku duk patutnya aku nak panah. Tuan-tuan panah ya. Tuan-tuan panah ya. Okey, tarik. Ya, hak depan lah, hak depan ada. Jangan talak kat saya. Kira hak mana depan. Tarik. Lepas. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan, hari ini tak tahulah kalau bersama saya di SPMU ni ada yang apa ni lulusan apa sains sukan ni. Okey, hari ni kita lebih faham lah. Dan kita kadang-kadang kita faham tapi kita tak boleh praktik benda ni sebab tradisi sebelum-sebelum ni duk buat macam yang kita selalu buat. Okey, cara menarik nafas. Sekarang kita tarik nafas sama-sama dan kita lepas. Tarik nafas yang kita duk buat ni, kita duk tarik ke mulut, kita tarik ke hidung, lepas ke mulut. Tapi sebenarnya tarik ke mana? Tarik ke mulut, lepas ke hidung. Jangan duk komplain saya pula. Lagu tu sebenarnya. Okey, sekarang kita tarik. Tuan nak tarik kena selok lah sikit. Takkan waktu saya nak subuh. Okey, untuk SOP sekejap saya terang. Law NX 3.0. SOP untuk aktiviti sukan boleh lempak wamas kat tepi. Ni aktiviti sukan lah. Tarik. Tarik ni ada lah lagu ni duk lagu ni tarik. Lupa habis 2 tahun. Tarik. Kaki ginjak je. Lepas ke hidung. Lepas ke hidung. Hidung sobat. Tuan-tuan akan rasa lebih segar bila tarik ke mulut, lepas ke hidung. Tak percaya tengok sekali lagi. Tak payahlah tarik dengan daun-daun nak jatuh tu. Tarik anginnya. Tarik. Tutup mulut. Lepas ke hidung. Nampak kan? Dia rasa kesegaran tu. Okey, one more. Tarik. Lepas. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, mohon duduklah bersama untuk sama-sama kita muhasabah diri untuk mendengar Mutiara Pagi. Baik, tuan-tuan dan puan, saya perkasakan pelaksanaan PK21 sekarang ni. Objektif saya nak bercakap ini ada 3 sesi. Yang pertamanya berkaitan dengan Mutiara Pagi, yang keduanya berkaitan dengan sedikit di SPMU, yang ketiganya berkaitan dengan sedikit pengumuman. Jadi 3 sesi itulah. 3 sesi ni insya-Allah tak akan memakan masa lebih pada 10 minit. Saya bagi siap-siap dah supaya tuan-tuan urus konoknya tak sampai 10 minit. Tuan-tuan tunggu tengok apa jadi. Okey, untuk slot utama tuan-tuan dan puan berkaitan dengan sesi Mutiara Pagi ni. Mutiara Pagi ini sebenarnya kalau dalam tentatif himpunan ini adalah disampaikan oleh penganjur himpunan tu. Jadi by group ni terpaksa lah penganjur himpunan memberi Mutiara Pagi. Dan konsep Mutiara Pagi ni saya bagi tahu siap-siap, ni tak Mutiara Pagi lagi, saya bagi tahu konsep dia. Mutiara ni bila disebut adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi saya nak cakap sikit je. Jadi tuan-tuan jangan duk heran, jangan duk kata saya tak tahu pula bab nak ceramah ni. Sebenarnya saya pegang konsep Mutiara tu. Jadi dia sangat bernilai, jadi saya cakap sikit je. Yang lain tuan-tuan balik cari tengok. Okey. Kita tadi pergerakan tuan-tuan puan-puan tadi tarik nafas, boleh bergerak tangan, boleh angkat tangan kiri, boleh angkat tangan kanan, boleh ada fikiran minda nak fikir yang mana kita suka, yang mana kita tak suka. Dia adalah merupakan nikmat Allah. Masuk sikit lah. TV Padang Kota jangan duk senyum. Kita sedang bercakap dengan berkaitan dengan muhasabah diri.
Okey, nikmat Allah ni kita sebagai hamba-Nya patutnya bersyukur. Okey. Bersyukur ni tuan-tuan dan puan, konsep bersyukur ni ada dua fasa juga. Pertamanya fasa lafaz. Yang ni ustaz-ustaz tak kena ambil mic tegur ustaz no. Yang keduanya pasal hakikat. Apa yang kita duk buat sekarang ni, kita duk lafaz. Alhamdulillah aku dilantik jadi guru besar, habis. Alhamdulillah aku diberi nafas lagi hari ni, habis. Sekadar lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah lafaz. Macam tu juga kalau saya bawa satu lagi konsep sembahyang. Sembahyang juga ada dua benda ni. Satu lafaz, satu hakikat. Lafaz ni ataupun niat ini dan juga hakikat. Kalau sekadar kita lafaz, saja aku sembahyang subuh 2 rakaat, lafaz, adakah sah sembahyang tuan-tuan puan? Tanpa melaksanakan hakikat sembahyang tu. Hakikat sembahyang tu apa? Hakikat sembahyang itu adalah melaksanakan 13 rukun. Jadi gabungan dua-dua ini barulah sah. Itu maksudnya. Samalah juga dengan konsep bersyukur ni. Kalau sekadar alhamdulillah saja, alhamdulillah aku jadi GB, alhamdulillah aku jadi timbalan pengarah SPMU, sebenarnya tak lengkap lagi dari segi syukur kita kepada nikmat Allah. Tanpa disusuli dengan hakikat. Apa maksud hakikat? Alhamdulillah aku jadi guru besar, dan disebabkan nikmat Allah bagi aku jadi guru besar ni, dengan jawatan yang aku ada ni, aku akan berusaha untuk memanfaatkan kepada seluruh umat, seluruh makhluk di muka bumi. Contoh macam itulah. Yang lain-lain tuan-tuan boleh read. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tuan-tuan mata. Alhamdulillah, baru lafaz. Tuan-tuan gunakan mata tu melihat cakrawala, melihat bintang, melihat alam yang luas, melihat pokok-pokok ni. Dan daripada penglihatan tuan-tuan dan puan tu, lahirnya rasa untuk mentauhidkan Allah itu. Menyatakan bahawa inilah kekuasaan Allah. Allah itu satu dan tak ada kerajaan lain boleh buat benda-bendanya ni. Itu baru hakikat tuan-tuan bersyukur. Nampak kan beza tu? Tak payah panjang, tuan-tuan boleh fikir sendiri dan relate dengan semua benda-benda ni, bahawa syukur kita itu terkandung dalam dua, iaitu lafaz dan juga hakikat. Okay. Masuk pula sesi kedua. Sesi kedua berkaitan dengan SPMU tuan-tuan dan puan. Bila bercakap dengan SPMU dan juga kita relate balik dengan bersyukur, lafaz dan juga hakikat itu sendiri. Pertamanya saya relate berkaitan dengan taksonomi JPM Polis. Alhamdulillah ada tuan pengarah inspirasikan taksonomi JPM Polis ini yang sekarang dah masuk tahun yang kedua. Kalau dalam plan pembangunan sekolah ataupun plan pembangunan jabatan ataupun plan pembangunan pengurusan kita itu sendiri, tahun kedua ini adalah tahun untuk memperkasakan. Tahun pertama tahun nak ubah mindset orang, tahun untuk nak bagi orang sama-sama ikut. Kalau dalam MPKL tu tahun untuk melaksanakan perubahan, itu tahun pertama. Dan tahun kedua ialah tahun untuk melaksanakan dan memperkasakan perubahan itu. Sekarang taksonomi berada di tahun kedua, dan adanya taksonomi ini tuan-tuan patut bersyukur. Alhamdulillah adanya satu inisiatif untuk menjayakan TS25 itu sendiri. Dia relate macam itulah. Taksonomi JPM Polis menjayakan inisiatif TS25, inisiatif taksonomi JPM Polis menjayakan TS25. Laksana TS25 tu untuk menjayakan PPPM 2013-2025. Dia bertangga macam tu tuan-tuan dan puan. Dan negeri lain TS25 menjayakan pelan pembangunan pendidikan. Tapi di Polis ada satu lagi inisiatif, syukur alhamdulillah, itu baru lafaz. Dan secara hakikatnya gunakanlah taksonomi JPM Polis itu untuk mencapai TS25 dan secara tak langsung untuk menjayakan PPPM 2013-2025 tu. Itu nampak tangga dia kan. Dan berikutan dengan pelaksanaan TS25 tu tuan-tuan dan puan, yang cuba kita apply juga di SPMU keseluruhannya. Dan tuan-tuan kena faham, di SPMU ini merupakan penyokong kalau kita dari dulu lagi kita base pada sektor pembelajaran, contohnya dari segi akademik lah, dari segi akademik pelajar-pelajar ini. Sekarang dalam TS25 tu fokus utama dia melahirkan kemenjadian murid yang holistik itu. Tanpa SPMU, tanpa pelibatan mereka dalam koko dan sukan ni, tak akan wujud real, tak akan wujud holistik. Jadi nampak tak
betapa walaupun tak berapa penting tapi kami di SPMU, pelibatan pelajar-pelajar dalam kukuh dan sukan ini merupakan pelengkap kepada kemenjadian murid yang holistik. Okey. Saya tak risau sangat dengan sekolah berkualiti, sebab dari segi keseluruhannya tuan-tuan yang ada di depan ni memang pernah terlibat dengan IAB, dengan MPQL, dan dari segi meletakkan pemimpin sekolah yang berkualiti itu tak ada masalah. Cuma alhamdulillah tuan-tuan ditempatkan di sekolah dan tuan-tuan dilabelkan kalau dalam Pelan Pembangunan Pendidikan tu sebagai seorang pemimpin pemimpin apa? Berprestasi tinggi. Terima kasih Cikgu Jeff. Sebagai pemimpin yang berprestasi tinggi itu, alhamdulillah baru lapas laksanakanlah segala tugas tu. Itulah hakikat bersyukur tuan-tuan dan puan ditempatkan di situ. Jadi sama juga dengan SPMU, kita bergerak sekarang base kepada taksonomi JPM Perlis itu sendiri. Fokus utama kemenjadian murid yang holistik itu, dan kita cuba membantu pembangunan diri murid itu. Diri murid kita anggap dari segi akademik, sektor pembelajaran akan support di sini, dan kami akan sokong untuk kemenjadian murid yang holistik itu. Dan di SPMU kita bergerak base kepada taksonomi JPM Perlis itu. Jadi sekurang-kurangnya alhamdulillah, bila saya sendirilah, saya cakap bagi pihak saya sendiri, bila saya berada di situ, saya ada hala tuju dah. Saya nampak dah dengan inisiatif ni, saya nampak ke mana kita nak bawa pelajar-pelajar kita ni, ke arah 6 KKMH itu satu. Dan dari segi pengurusan, sebenarnya di SPMU ni kena create pooling factor supaya keseluruhan pelajar-pelajar ini akan terhasil 6 KKMH itu sendiri. Dan akhir sekali, better Perlis for better people for better Perlis. Hasrat dia sangat besar tuan-tuan dan puan. Dan akhir sekalinya PPPM tu menjadi murid yang holistik. Jadi kita sumbang sikit negeri Perlis holistik, Kedah sikit holistik. Jadi keseluruhan warga yang akan lahir selepas ini warga yang holistik. Walaupun sumbangan kita nampak kecil di negeri ini, tapi kita merupakan penyumbang yang besar di dalam Malaysia. Dan sumbangan itu tuan-tuan dan puan, hari ini juga kita war-warkan kepada tuan-tuan dan puan untuk Teambik 2022 ini di SPMU kita akan memperkasakan #09character. Okey, #09character. Maksudnya selepas ini, sepanjang tahun ini kita akan wujudkan pelajar-pelajar dalam negeri Perlis ini pelajar-pelajar yang berwatak. Berwatak macam mana? Berwatak yang akan kita fokuskan lebih kepada KKMH itu sendiri. Dan untuk menjayakan #09character ataupun pelajar berwatak ini memang memerlukan komitmen PGB lah. Sebab pelanggan-pelanggan kita berada di bawah PGB. Oh tuan-tuan dan puan. Okey. Untuk menjayakan #09character ni, kita akan disokong oleh 4 unit yang ada di bawah SPMU tu. Pertamanya unit hal ehwal murid, di mana dengan unit hal ehwal murid ni kita akan cuba perkasakan 5S, dan juga kita akan perkasakan 7 lagi sub unit yang berada di bawah unit hal ehwal murid itu. Ada 7, termasuklah unit kebajikan ini sekarang yang kita bergerak untuk program cashless ni, dan juga unit-unit lain, unit dada, unit disiplin, ada 7 di bawah tu. Kita akan support untuk menjayakan #09character. Yang kedua, dari segi support daripada unit sukan, yang ni kita akan cuba perkasakan #09sport club. Sport club ni tuan-tuan dan puan, kalau kita bercakap berkaitan sport club ni 2 jam lebih. Dari segi ekosistemnya, dari segi manfaatnya. Yang penting dengan adanya sport club ni, macam saya beritahu tadi, manfaatnya akan dapat kepada keseluruhan sekolah. Yang tu kita akan detail dengan support daripada unit sukan ini. Yang ketiga, daripada unit co-curriculum. Unit co-curriculum ni kita base kepada maths pertamanya, dan yang kedua kepada podium. Untuk maths, penyertaan keseluruhan terutamanya pelajar-pelajar tahap 2 ni, untuk mendapat seberapa tinggi markah PAJSK. Juga dari segi maths, untuk penyertaan keseluruh warga sekolah tuan-tuan dan puan, warga pendidik dalam negeri Perlis ini, untuk melibatkan diri lah dalam program-program KOKO dan juga sukan ni. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, sehingga sekarang program KOKO untuk 2022 ni masih lagi online. Dekat law lah, mungkin esok lusa mereka bagi tahu boleh bersemuka dah, kita bagi tahu balik. Dekat law masih lagi program online, di mana tindakan di pihak unit KOKO dan juga unit sukan ni kita mula mapping lah, kita mula pilih lah pelajar-pelajar. Pertamanya untuk kita target dari segi podium,
Yang keduanya dari segi keseluruhan penyertaan pelajar-pelajar itu sendiri, kita war-warkan dah 2-3 kali dah perjumpaan dengan PKKO untuk kita sama-sama melibatkan pelajar tuan-tuan dan puan ni dalam semua program yang akan dilaksanakan nanti. Okey. Yang 1, 2, 3, yang keempat, unit keempat adalah unit ni lah, pusat co-curriculum. Dan di pusat co-curriculum, hasrat kita ialah untuk melahirkan jurulatih cilik. Jurulatih cilik ni kita bermula tahun ni, macam saya kata, ini Team Big 2022, kita bermula dengan pelajar tahun 4, 2 orang pelajar tahun 4, lelaki dan perempuan. Pelajar ini kita akan bagi kurikulum berdasarkan PKKR ni, pusat co-curriculum ni, untuk dia menjadi seorang jurulatih. Okey. Jadi tahun depan 2 orang pula tahun 4. Dan yang tahun 4 tahun ni dah jadi tahun 5 kan? Yang tahun 5 pun kita akan perkasakan sehinggalah habis mereka sampai ke tingkatan 5. Jadi hasrat kita untuk melahirkan jurulatih cilik yang membantu program-program yang akan dilaksanakan di sini nanti bersama dengan pelajar-pelajar yang lain tu, insya-Allah akan tercapai. Dan di samping itu kita dapat mengisi lah, walaupun bukan secara mes yang sangat besar, tapi dalam jangka panjangnya sampai pelajar itu tingkatan 5, itu juga adalah mes lah. Ramai nanti akan wujud jurulatih yang terlibat dengan pengalaman di pusat co-curriculum. Saya rasa itu saja untuk sesi kedua berkaitan dengan SPMU. Dan yang ketiga adalah sesi pengumuman lah, pengumuman ringkas tuan-tuan dan puan. SPMU ini diberi tanggungjawab lah berkaitan dengan Hari Guru, sambutan Hari Guru 2022. Tuan-tuan dan puan, apa tema dia tuan-tuan? Astagfirullah. Apa tema tuan-tuan dan puan tahun ni? Alhamdulillah. Cikgu Akmal suara derah. Tahniah. Guru tunjang sekolah sejahtera. Okey nah, jadi SPMU diberi tanggungjawab dan kami akan melaksanakan satu pertandingan lah. Bentuk pertandingan juga mewujudkan sudut TKC. Terima kasih cikgu. Okey, saya bagi konsep dia. Konsep pelaksanaan di sekolah TKC ni, syarat dan juga konsep lah. Yang ni kita tak beritahu dah. Adalah berdasarkan taksonomi JPM Polis. Kalau tuan-tuan tengok di segitiga tu, di 4 penyuruh tu, pertamanya kreatif. Tuan-tuan kreatif lah membina sudut di sekolah tuan-tuan dan puan. Yang pasti timeline dia bermula 5 hari bulan 5, pihak panel akan mula round sekolah untuk menilai semua sudut tuan-tuan dan puan. Jadi saya rasa better satu bulan kita bagi, tuan-tuan wujudkan lah. Dan benda ni macam saya katalah, kalau kata semok sangat lah, banyak sangat nak buat, tak payah nak buat. Kami akan menilai tak mana sudut. Terima kasih cikgu ni. Yang konsepnya pertama tadi creativity, yang keduanya ialah dari segi courage, keberanian lah. Tuan-tuan berani nak buat di tengah jalan depan sekolah, buat keberanian kan. Yang ketiga dari segi maths, maksudnya penyertaan beramai-ramai. TKC ni bukan kita yang piduk tulis terima kasih cikgu. TKC ni adalah sudut menzahirkan terima kasih cikgu tu daripada pelajar-pelajar. Ataupun mungkin, ni saya bagi idea lah no? Mungkin di sudut itu tuan-tuan boleh letakkan TV, tuan-tuan suruh pelajar-pelajar buat video. Jadi itulah juga sudut yang TV tu duk apa? Siaran tu duk mainnya pelajar boleh duk tengok sepanjang masa. Tu salah satu kreativiti. No, saya bagi sikit-sikit sudah lah. Tak lagi bagi semua, saya nak pergi menilai apa semua ada dalam tu. Dan yang keempat adalah dari segi niche lah. Niche ni maksudnya sembang aja Pak Seri Tunjung, oh orang tak ingat sudut TKC dia. Rupanya dia buat sangat besar sampai kita pergi tengok tak nampak sekolah dia. Dia punya rentang kamera sampai tak nampak. Contoh macam tu lah. Jadikan keempat-empat di taksonomi JPM Polis itu sebagai asas untuk membina TKC. TKC ni apa? Sudut TKC ni apa? Sudut terima kasih cikgu. Macam saya kata tadi, dizahirkan ucapan terima kasih, bukan kita piduk tulis terima kasih cikgu Nur, terima kasih cikgu ni dah. Bagi pelajar yang tulis ataupun waris ataupun ibu bapa yang tulis, dan kita letak di salah satu sudut lah di sekolah ataupun mungkin di dalam satu bilik ataupun ikut kreativiti cikgu di mana-mana. Okey, dan untuk pertandingan ini kita akan nilai macam tahun lepas. Semua kita akan bagi hadiah. Hadiah ada 4 kategori lah. Pertamanya emas, perak, gansa dan CJ penyertaan. Tuan-tuan pilih nak duduk kat mana, tapi banyak. Saya bagi tahu 30 emas, 30
Perak 30 gangsa. Balance tu CJ Perintahan. Jadi peluang untuk menang emas tu tinggi lah, 30. Mau tak boleh lagi tahun ni, tahun lepas Hawk Present pun tak boleh dah. Tahun ni mau tak boleh lagi. Ni habis lekeh pertandingan lah ni. Kurang-kurangnya target dalam hati wujudkanlah. Dan kriteria ataupun instrumen untuk penilaian tu macam saya kata tadi, waktu rahsia lah, waktu rahsia pihak panel. Tapi penilaian dia taklah strict. Macam saya kata, tonton base kepada 4 benda tu, kami akan nilai base kepada 4 benda tu. Okey, itu dari segi pengumuman lah. Yang kedua tuan-tuan dan puan, yang akhir sekali ni ialah berkaitan dengan pakaian sukan ni. Terima kasih kepada semua yang memakai pakaian sukan, walaupun ada pakai tracksuit, pakai kasut apa? Kasut kerja, tak apa. Yang nampaknya pakaian sukan, ada tracksuit, ada t-shirt ni. Pertamanya kita nak memeriahkan NX 3.0 itu sendiri. Tuan-tuan perasan tak di sekolah sekarang kita dah boleh bersemuka untuk aktiviti co-curriculum, tapi masih lagi mementingkan jarak. Dan mas boleh buka. Maksudnya tuan-tuan jangan duk alih pula. Mas boleh buka ni buka semasa aktiviti je. Di sekolah saya kata mas boleh buka. Tuan-tuan faham macam tu. Maksudnya masa aktiviti mas boleh buka untuk aktiviti sukan. Lepas tu penjarakan masih lagi dikekalkan. Jadi benda-benda yang macam ni lah. Dan satu lagi pertandingan kecil di di peringkat sekolah boleh dilaksanakan. Yang penting patuhi SOP, tak ada sentuhan jarak. Tuan-tuan buatlah. Nak lawan apa yang boleh mementingkan SOP penjarakan dan juga sentuhan ini. Memanah lagu tadi boleh setiap hari tuan-tuan buat tu. Okey, saya rasa itu saja di pihak saya. Jutaan terima kasih sekali lagi terutamanya kepada warga kerja SPMU lah yang terlibat untuk pengurusan majlis perhimpunan pada hari ini, yang saya rasa mungkin simple je benda ni, dan tapi tuan-tuan dan puan-puan pun faham. Tuan-tuan juga event management sebelum ni tuan-tuan tahu betapa simpelnya event pengacaraan satu-satu majlis tu, pengurusan acara satu-satu majlis tu, tapi memang dia memerlukan komitmen yang tinggi. Kalau tuan-tuan cerita pagi ni puak ni mana susun kerusi, bukan macam tu. Maksud dia dah 2-3 hari dah juga kita berfikir benda-benda yang macam ni. Jadi terima kasih sekali lagi kepada pihak jawatankuasa perhimpunan daripada warga SPMU. Jutaan terima kasih kepada Tuan Pengarah dan juga timbalan-timbalan yang sudi meluangkan masa pada hari ini, pada PGB dan seterusnya, pada semua yang ada terlibat, pada SSTP. Siaran ni siaran YouTube tertunda tuan-tuan dan puan. Lepas ni boleh balik tengok balik. Tuan-tuan duk panah siapa, tuan-tuan tengok balik. Dan saya rasa itu saja pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Cik Rasaidi bin Cik Yop di atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan sukacitanya mempersilakan dan menjemput yang berusaha Cikgu Naharuddin bin Othman, Pengarah Pendidikan JPM Perlis, dengan diiringi oleh Cikgu Cik Rasaidi bin Cik Yop, Timbalan Pengarah SPMU, merangkap pengerusi Kelab Kebajikan kaki tangan JPM Perlis bagi menyempurnakan sesi penyerahan kad dan hadiah hari jadi. Majlis mempersilakan. Dipersilakan Encik Abdul Majid bin Mat Noh, Sektor Pembelajaran, yang sambut hari jadinya pada tanggal 1 Mac. Seterusnya dipersilakan Encik Badrul Azmi bin Abdul Rahman dari Sektor Pembelajaran yang sambut hari lahirnya pada 5 Mac. Seterusnya dipersilakan Encik Syarif bin Yop, Sektor Pembelajaran, 8 Mac.
Seterusnya Encik Nasri bin Talib, Sektor Pendidikan Islam, 10 Mac. Seterusnya dipersilakan Encik Lutfi bin Lebai Ahmad dari Sektor Pengurusan Sekolah, tanggal lahirnya adalah 12 Mac. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Ghazali bin Muhammad Yusof, Sektor Pengurusan Maklumat, tanggal hari lahirnya adalah 18 Mac. Dipersilakan Encik Muhammad Nasir bin Desa, Sektor Pembangunan Murid, hari lahirnya pada 21 Mac. Dipersilakan Encik Razin bin Man, Sektor Pengurusan, yang lahir pada 22 Mac. Seterusnya dipersilakan Puan Wan Nur Anita binti Wan Hassan, Sektor Pembelajaran, yang lahir pada 24 Mac. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Yazam bin Muhammad Said, Sektor Pembangunan Murid, yang lahir pada 28 Mac. Dipersilakan Encik Ayub bin Ayub bin Ahmad, Sektor Pembelajaran, yang lahir pada 29 Mac. Seterusnya dipersilakan Ustaz Syahrul Nizam bin Zakba, Sektor Pembangunan Murid, yang lahir pada 29 Mac. Seterusnya dipersilakan Puan Anum binti Kasim, Sektor Teknologi Pendidikan, yang lahir pada 30 Mac. Dan dipersilakan Encik Farizal bin Abdul Razak, Sektor Pengurusan Sekolah, yang lahir pada 31 Mac. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Pengarah di atas penyempurnaan acara sebentar tadi. Welcome to McDonald's. May I take your order? Yeah, give me a hamburger and french fries and a Coca-Cola. That'd be 35 cents. Yeah. Great. 15 cents is your change. Here you are. What's this? Your food. No. I just ordered. And now it's here. You sure? All right. Where are the, silverware and the plates and everything? You just eat it straight out of the wrapper and then throw it all out. All right. Where do I eat it? In your car, at the park, at home, wherever you like. Okay, thanks. May we join you? Yeah.
Sure. Thank you. Just throw it right there. How is everything? This might be the best hamburger I've ever had in my life. Yeah, we aim to please. McDonald. Oh, well, look at this. Ray Kroc. The multi-mixer fellow. I spoke with my brother Dick. I did, yeah. Yeah. What are you doing way out here? I'm in Los Angeles, business meetings. Oh. I thought, I'm in the neighborhood. I should just swing by and say hello. Well, I'm sure glad you did. This whole thing, this is some operation. Care for a little tour? Of the... Yeah, I would. Well, finish up. I'll come back for you. Alrighty, thanks. Speed. That's the name of the game. The first stop for every McDonald's hamburger is the grill, manned by two cooks whose sole job it is to grill those all-beef beauties to perfection. Meanwhile, as the patty cooks, our dressers get the buns ready. Watch out. Burger crossing. Burger crossing. Burger crossing. Every McDonald's burger has 2 pickles, pinch of onions, and a precise shot of ketchup and mustard. Now, where'd you get those? We made them. Made them. Yeah, custom built. Whole kitchen is. Next That is. the finishing station where we put the whole thing together. And voila, a fresh, delicious burger from grill to counter in 30 seconds. How the heck did you come up with this? Oh, I didn't. We did. Dick McDonald, my brother. Hi. Boy, I gotta tell you, this is the most... Well, it's nice to meet you. The fries. What about them? They're 5% too crisp. Oh, they're perfect. I think we should drop to 2 minutes, 50 seconds. Wasn't that what we were at before? 400, not 375. Higher temp, shorter cook. I think they're spot on. Excuse me, may I? None of my beeswax. I'm with the big fella here. I love them. Golden brown on the outside, fluffy white inside. And they're, Not too oily, salty, crunchy. Boy, Who are you? Oh, this is Ray Kroc, the multi-mixer fellow you spoke to. When do you figure we can expect them? Sent the Blue Label Air, so Good. Need them for Hey, backup. wait a minute. I'm gonna take you out to dinner. You're really not my type. You and your brother. What for? This is the most remarkable restaurant I've seen in all my years in the food service industry, and I've seen it all. I want to hear your story. Dari Melaka ke Tanjung Tuan, singgah bermalam di rumah Cik Siti. Bila ku nampak muka Tuan, rasa besar di dalam hati. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis diteruskan lagi dengan kemuncak acara pada hari ini. Dengan itu, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Cikgu Naharuddin bin Othman, Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, untuk menyampaikan ucapan seterusnya menyempurnakan sesi pelancaran 09 Characters SPMU Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Majlis mempersilakan. Cubaan, okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hashtag 09 Educators. Salam Think Big 2022. Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi bulan Ramadan ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam satu majlis himpunan bulanan DPM Perlis lah. Okey. Jadi terima kasih kepada
fungsi majlis, hebat apa tutur bicara dia, dia punya baik-baik tu disusun dengan begitu baik sekali. Okey, kepada yang berusaha timbalan pengarah JPM Perlis, ketua penolong pengarah serta yang dikasihilah semua pengetua dan guru besar sekolah-sekolah di negeri Perlis. Okay, yang pertamanya saya ingin ucapkan tahniah lah kepada SPMU kerana dapat menganjurkan satu perhimpunan yang nampaknya begitu santai tetapi penuh makna. Okey, jadi inilah yang kita katakan, kalau dulu orang katakan think outside the box, okey, kemudian dikatakan think without the box. Lepas tu ada pula yang baru, okey, think how to use the box. Kan? Jadi ini pada saya satu perkara yang sangat related lah dengan sektor mereka. Cuma saya risau kalau sampai giliran sektor infrastruktur dan perolehan, takut-takut dia bawa kita pergi ke sekolah sukan yang tiga kontraktor tak siap-siap tu duduk bawah bangunan tu, atas tu bangla untuk semen dinding. Kan? Jadi itulah dia situasinya di Perlis ni, dan kita juga bersyukur kita adalah mula dapat bersemuka. Tapi kita tak boleh sangatlah nak enjoy the facilities lagi. Kita masih lagi kena berwaspada jugalah ya. That's why majlis pada hari ini sepatutnya dibuat di SMK Abi. Tapi semalam kami berbincang, maka kita tukarlah majlis ni ke pusat KOR ni sebab nampaknya tidak begitu cantik kalau kita buat di SMK Abi sebab pelajar-pelajarnya ada dan kita pun agak ramai ya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak ingin nak berucap panjang lah pada hari ini. I try to make it as short as possible. Kalau Cik D tadi dia ada 3 sesi, saya ada 2 sesi saja. Okey, sesi yang pertama adalah saya nak relate balik dengan video yang saya hantar pada tuan-tuan semalam tu. Ya, mungkin tuan-tuan ada yang marah agak lah, apa ni pukul berapa saya hantar, 11 ke berapa lah, nak hantar video sebagainya. Tapi itulah dia. Sebab apa yang saya cuba buat ni adalah kalau tuan-tuan tengok dalam pedagogi, dia adalah flip classroom, iaitu kita menghantar maklumat, okey, dianalisa maklumat itu, dan pada hari ini kita akan sama-sama membincangkan tentang apa dia bahan yang dihantar, dan seterusnya sebagai orang kata pentaksiran ni kita akan buat project based learning. Tapi hari ini kita tak buatlah project based learning tu. Okey, video yang saya hantar tu dia adalah satu movie berkaitan dengan McDonald. Pada awal permulaan McDonald tu, bagaimana dia bermula. Dan tuan-tuan, kalau kita lihat McDonald ni adalah satu global branding yang sangat berjaya. If we talk about fast food industry, McDonald ni dia duduk di ranking yang teratas. Dan saya tentang branding ni tuan-tuan, saya tak tahulah, saya suka buat research tentang Adidas dengan Puma. Saya buat research tentang McDonald ini, tentang banyak lagi lah branding yang kita cuba buat. Dan kalau kita tengok daripada video tu, saya nak membawa tuan-tuan dan perempuan kepada 5 perkara yang mana tuan-tuan di sini, kalau pegawai-pegawai ni adalah di dalam organisasi ataupun di dalam sektor dalam JPN, kalau di sekolah tuan-tuan adalah guru besar dan tuan-tuan adalah pengetua. Cuma hari ini kita nak membawa idealism McDonald itu ke dalam organisasi kita. Okay, yang pertamanya, kalau kita lihat, it needs courage. Dia memerlukan keberanian untuk buat perkara-perkara yang baru. Sama macam McDonald tu, dia buat restoran, dia kita katakan ada counter saja. Dia tak ada pinggan, dia tak ada apa, dia bubuh dalam beg kertas saja, dan kemudian pandai-pandai lah cari tempat di mana pergi duduk makan tu. Jadi kalau kita tengok dalam video tu, orang yang first time dia pergi beli tu, dia terkejut. Dia tanya, is it the food that I ordered? Kan? Jadi bermaksudnya kita, sekolah kita ni, pada saya kita perlu createkan ataupun ciptakan satu konsep yang baru yang kita rasa sesuai dengan customer kita. Customer kita siapa dia? Customer kita adalah bukan cikgu, tapi customer kita adalah
pelajar yang ada dengan kita itu? Adakah konsep yang kita ada sekarang ini cukup menarik perhatian anak-anak kita? Jadi that's why lah tuan-tuan, saya memperkenalkan 3 redesign dalam JPM Perlis ni, iaitu yang pertamanya adalah redesign of content. Konten ini tuan-tuan diturunkan daripada KPM kepada semua sekolah. Sama ya, sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah orang asli, sekolah orang tak asli, sama saja. Tetapi setiap sekolah itu dia unik, dia ada dia punya necessities dia yang berbeza. Jadi kita lah sebagai pemimpin nak kena redesign balik konten itu. Kan, berapa persen yang boleh ambil hanya asas, berapa persen budak kita yang boleh ambil pengukuhan saja, berapa persen yang boleh ambil pengayaan. Yang keduanya adalah redesign kepada approach, cara kita mengajar. Ya, sama macam McDonald lah, approach dia adalah dia tak ada lagi meja-meja, dia tak ada lagi pinggan-pinggan, bubuh dalam beg plastik dia, bubuh dalam beg kertas ya. Approach dia. Dan yang ketiga adalah redesign of space. Iaitu bangunan McDonald tu sendiri ya, dengan logo dia yang menarik dan sebagainya. Dan ini alhamdulillah tuan-tuan, kita lihat telah pun berlaku di, saya nak cakap macam mana, di kebanyakan ke, di beberapa ke, saya pun tak sure because saya tak buat study lagi. Tetapi di beberapa buah sekolah di Perlis ini telah pun berlaku, terutamanya redesign of space. Okay, cuma kita tak begitu lagi melihat kepada redesign of content dan juga redesign of approach tadi. Dan of course, bila benda baru, ramai orang yang akan kritik. Saya ambil contoh sekolah Santan. Dia redesign space tadika dia. Keluar dalam dalam social media. Orang kritik, orang kata lampu tak ada lah, mata budak 3 bulan lagi jadi buta lah apa semua. Kan? Tapi kalau kita bersedia dengan redesign ni, kita ada justifikasi untuk kita menjawab. Dan bila saya pergi melawat, benda yang dituduh itu sebenarnya tidak berlaku. Memang ada lampu warna-warni itu, tetapi hanya dipasang ketika aktiviti-aktiviti yang tertentu. Pada masa yang lain, lampu Kalimantan itu pada saya melebihi daripada lampu yang sedia ada. Jadi kita ambil cerita McDonald tu, yang pertama sekali kita kena berani buat perubahan. Okey. Yang keduanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok masa dia tengah makan burger tu, ada satu orang mai kutip sampah. Dan orang yang kutip sampah tu adalah owner of McDonald tu. Mereka ni 2 beradik. Kalau tuan-tuan tengok cerita tu secara lebih panjang, dia ada konspirasi lah McDonald tu. Orang yang pergi beli burger tu akhirnya dia tipu 2 beradik ni, dia take over McDonald tu. Kalau kita tengok, owner tu dia adalah bos, tapi dia adalah yang kutip sampah. Bermaksud kita ni, saya ke, pengarah ke, timbalan pengarah ke, KPP ke, PP ke, pengetua ke, guru besar ke, you have to go to the ground. You tak boleh hanya duduk di pejabat saja. You nak remote control daripada pejabat. Benda ni takkan berlaku. 3 redesign ni takkan berlaku kalau you duduk control daripada pejabat. You kena turun ke bawah. Sometimes kita kena jadi balaci juga kepada cikgu-cikgu kita. Dan ini telah pun berlaku. Bagaimana kita tengok pengetua-pengetua sana duk paku dinding, duk repair bilik ayak dan sebagainya, turun ke padang cek rumput tebal tak tebal dan sebagainya. Kena buat benda tu tuan-tuan. Jangan rasa apabila kita pegang position itu, maka kita dah duduk di atas, kita dah tak boleh turun ke bawah. Kita hanya bagi arahan saja. No. Because cikgu-cikgu di sekolah nak melihat kita ni sebagai role model. Sebab itulah saya minta, kalau tuan-tuan ingat lagi ucapan saya dalam jumpaan bulanan yang lepas, saya minta pengetua dan guru besar mesti mengajar option. Dan jangan buat jadual shadow. You boleh buat jadual twin teaching ke, triplet teaching ke, tak ada masalah. Tapi jangan buat shadow dan jangan mengajar subjek yang bukan option kita. Kan, kita kena cuba buat benda tu because cikgu melihat kita sebagai role model mereka. Kalau kita tak boleh jadi role model, maka bagaimanakah kita nak melaksanakan perubahan? Okey, yang ketiga, kita melihat kepada apabila McDonald ni dia buat sistem macam tu, dia dapat sambutan. Dan dia perlu mengeluarkan, contohnya burger lah, dalam mass production. Banyak.
Jadi bila kita nak buat mass ni tuan-tuan, kalau dulu ni kita lebih kepada podium je, eksekutif. Contohnya kalau kita katakan pertandingan inovasi, 5 orang budak itulah di sekolah kita yang kita bawa ke peringkat mana-mana, dan 5 orang budak ni lah yang kita duk tatang. Sedangkan di sekolah kita ada 400-500 orang pelajar. What will happen kepada 495 budak ni? Memang saya akui, memang kita JPN pun akan seronok dengan 5 orang ni, tapi kita sedih kerana for the other 495 ni, apa yang berlaku pada mereka? Apa yang tuan-tuan buat dengan mereka? Terutamanya anak-anak orang lain, orang ni lah yang B40 ni. Kan selalunya yang akan wakil-wakil ni, kita tahulah kan, anak-anak siapa yang dah kita dah wakil ni, kita tak perlu train pun tak apa, sebab mak bapak dia akan bantu untuk train dia di rumah dan sebagainya. Jadi itu yang saya nak tengok. Jadi bila kita nak buat mass production tuan-tuan, alat kita kena berbeza. Kalau tuan-tuan tengok, dia tak pakai orang lagi dah, tuang sos, tuang mustard apa semua kan, dia pakai mesin. Jadi sama juga kita kena ada approach yang berlainan. Maksudnya di dalam sekolah kita perlu ada sistem yang berlainan. Tak bolehlah buat sistem yang dulu. Dia perlu ada pertandingan antara kelas dulu. Kan, antara kelas ataupun pertandingan yang macam mana. That's why dalam tempoh masa sekarang ni tuan-tuan, kalau tanya saya, kalau bulan puasa, kalau bukan bulan puasa, dengan kelonggaran NX 3.0 ni, saya nak suruh tuan-tuan buat sukan tahunan ya. Kalau bukan bulan puasa kan? Dan kalau boleh lepas raya ni buat sukan tahunan. Sebab kita boleh lah. Kalau dalam sekolah tak ada masalah. So that's why saya kata kita perlukan courage. Negeri lain tak buat tak apa, tapi berdasarkan annex tu kita boleh dah buat aktiviti. Jadi buat sukan tahunan. Dan kalau boleh bersedia untuk buat sukan tahunan selepas raya. No? Dan akhir sekali, kalau kita tengok bagaimana McDonald ni dia mengekalkan kualiti kesedapan burger dia. Dia kata I've never eaten this delicious burger, dia kata. Okey, bermaksudnya kita mesti mengekalkan kualiti. Dan antara kualiti yang kita kena kekalkan adalah kualiti pengajaran guru. Which is benda ni I'm very sad to say dia tidak begitu related ataupun dia tidak begitu ada kolerasi dengan markah SKPM G2 standard 4 yang kita bagi pada cikgu-cikgu kita. Sebab markah yang kita selalu bagi tu dia lebih berbentuk warisan. Selalunya kita bagi 80 ke atas, so kita pun bagi. Walaupun kita tengok dia mengajar tu sebenarnya tak boleh capai pun 80. Dan lebih menyedihkan lagi, kita main markah magic ni. Kita tak pergi tengok pun dia mengajar. Dan akhirnya dia dapat markah. Jadi dia tak heran cikgu. Dia tak heran, dia tak rasa perasaan bersalah pun. Sebab dia buat macam mana pun dia akan dapat juga markah 80. So yang ni saya minta kita sama-sama ambil berat lah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin nada saya agak berbeza sedikit lah dengan nada SPMU ni. Tapi saya dah nak masuk 2 tahun lah. Bulan 7 ni saya akan celebrate 2 tahun jadi pengarah. So saya rasa kita ni masih lagi tak berapa nak capai apa yang saya targetkan dalam tempoh 2 tahun tu. Dan saya memerlukan komitmen dan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan. Ya, jadi 5 perkara tu tentang video McDonald tadi. So how you have to got the courage untuk buat perubahan, berani buat perubahan. Yang keduanya, how walaupun you pengetua guru besar perlu turun ke bawah untuk bersama-sama dengan cikgu-cikgu kita perlu jadi role model. Yang ketiga, how kita nak masskan production kita, iaitu pembangunan pelajar yang holistik, bukan hanya kepada yang berpotensi saja, tetapi semua pelajar kita ni adalah potensi. Jadi bagaimana kita nak capai. Dan kemudian kita perlu ada sistem yang baru, kita perlu ada tools yang baru kalau kita nak buat benda-benda tu. Dan akhir sekali, kekalkan quality. Okey, sesi yang kedua saya nak cakap sikit tentang current situation. Situational judgement yang kita perlu buat. Okay, yang pertama, kita faham sekarang ini bulan puasa. Okey, bulan puasa dan sudah tentu ada perancangan nak buat majlis berbuka puasa dan sebagainya. Like I said before, sebentar tadi, saya kata kita jangan terlalu enjoy sangat dengan kelebihan yang kita ada sekarang. Kita takut keadaan akan kembali seperti asal. Ramai budak kita yang akan positif dan sebagainya. Sama jugalah tuan-tuan, kita dibenarkan untuk masuk Siam sana ni. Boleh masuk Kok Danok, boleh masuk Bukit Kayu Hitam.
But please don't enjoy the privilege yet. Kerana macam-macam boleh berlaku. Yang pertama sekali, tuan-tuan kena bayar insurans yang banyak, yang tinggi untuk masuk. Yang keduanya, saya dipahamkan kalau masuk Thailand ni kena pakai tourist guide baru boleh masuk. So walaupun ada kelebihan itu, so kita jangan enjoy sangat. Kita kena berhati-hati dahulu. Okey, yang pertamanya, kita ambil keputusan semalam bahawa sekiranya tuan-tuan nak menganjurkan majlis berbuka puasa dan sebagainya, kalau hanya melibatkan warga sekolah, ya, warga sekolah, tuan-tuan faham, pegawai perhubungan polis dia tak masuk, YDP, PABG dia tak masuk, cikgu saja, dan kalau nak jemput pegawai pun 4 orang, saya bagi maksimum 4 orang yang pegawai boleh hadir kalau nak buat dalam sekolah. Kan? Maksudnya, kalau buat dalam sekolah, tak jemput PABG, tak jemput pegawai perhubungan polis, dia akan jadi sensitif. Kan? Dia akan jadi sensitif. Tapi saya tak tahulah how cikgu-cikgu akan kontrol benda ni. Kalau cikgu boleh kontrol benda ni, dengan dia orang tak hadir, tak ada masalah. Sebab kita kena baca benda ni dengan peraturan yang sedia ada tu, dia tak ubah lagi. Ya, bermaksudnya kita tak boleh sewenang-wenangnya membiarkan orang luar masuk sekolah kita. That's why saya cancel masuk sekolah Abi hari ni. Ya, SPB nak bawa 200 orang cikgu buat latihan di Dewan Sekolah Menengah Sains. Saya cancel. Saya kata tak boleh lagi. We cannot enjoy the privilege yet. Kita kena berhati-hati lagi. Kan? Tapi kalau boleh kontrol hanya dalam sekolah je dengan cikgu-cikgu ataupun dengan beberapa orang pelajar, okey, tak ada masalah. Begitu juga kalau ada VIP daripada contohnya golongan politik lah yang nak hadir, maka kita perlu dapat kebenaran dulu daripada KPM. Bukan saya kata tak boleh, tapi dapat kebenaran. Tapi we have to be careful lah. Kalau katakan ahli parlimen hadir, ADUN hadir, mereka ni bukan akan hadir bersorangan, mereka akan hadir dengan ramai orang. So kita takut itulah puncanya nanti berlakunya COVID dan sebagainya. Okay, jadi please be careful on that. Kepada yang ada asrama, ya, boleh nak laksanakan asrama, tapi saya juga limitkan kehadiran pegawai di JPN ini hanya kepada 4 orang. Semalam kami hadir ke sekolah sains pun 4 orang saja. Okey, jadi itulah yang saya minta kita pegang. Kita jangan enjoy sangat privilege yang kita ada. Okey, yang keduanya, di mana-mana saya pergi mesyuarat sekarang, isu beg berat ni memang dilihat begitu serius. Dan saya tak pasti, Perlis ni rasanya KPM belum turun, tapi akan turun. Dan menteri pun ke mana-mana dia pergi adalah isu beg berat. Saya faham, isu beg berat ni tuan-tuan akan cakap, bukan masalah jadual. Bukan masalah jadual, masalah budak ni tak mau susun buku. Bukan masalah, dia ingat senang ke kita nak buat jadual 4 subjek satu hari. Saya tahu memang susah nak buat, terutamanya yang tak cukup cikgu, yang tak cukup option dan sebagainya. Tetapi when it comes to arahan, instruction, kita kena buat lah. Kan, kita kena buat. Dan hari itu pun saya ucapkan terima kasih kepada SK Tunjuk, Seri Tunjuk, kerana kami kena bentang. Saya dengan Cikgu Ayub kena bentang. Bukan bentang, dia suruh kami buat jadual tu, okey, dan bentang. Tapi kita tak buatlah jadual. Kita tengok yang mana sampel yang kita ada, kita ambil. Dan alhamdulillah Seri Tunjung punya adalah contoh yang terbaik. So bila saya bentang, dia kata 90% correct lah, betul lah. Jadi kemudian kita buat bengkel untuk kita bantu dalam perkara ini. Jadi tuan-tuan, khususnya guru besar, tolong ambil berat lah kes beg berat ni. Saya takut kalau nanti ada orang KPM mai dan sebagainya. Jadi kes beg berat ni, yang pertamanya kena minta ibu bapa tolong susun buku anak-anak. Yang keduanya, jangan bawa buku yang berlebih-lebih, sebagai contohnya buku kerja. Buku kerja ni dah jelas lah, kita tak boleh buat di dalam sekolah. Buku kerja ni hanya boleh dibuat di rumah sebagai kerja tambahan. Kan? Dan kalau kita nak tengok, beg berat ni klasifikasi dia adalah 10% daripada berat budak. Kalau macam saya ni boleh bawa berat lah. Kalau macam Cik Lee ni tak boleh bawa berat. Tapi adakah satu kerja pula pagi-pagi kita nak timbang budak, nak timbang beg. Jadi pastikanlah isu beg berat ni ditangani. Dan isu sekolah menengah ni lain pula, tak mau bawa beg. Tak mau bawa buku. Tapi pandai-pandailah tuan-tuan arrangekan, mungkin boleh letak bawah meja ke, ada locker ke, buat kotak ke, apa ke.
isu beg berat. Okey. Dan seterusnya saya juga nak nak memastikan bahawa tuan-tuan sentiasa peka lah, sentiasa peka dengan perubahan-perubahan yang berlaku. Okey, bermaksudnya sekarang ini cara kita menyampaikan maklumat tu basically melalui WhatsApp. Saya pun faham dengan lambakan-lambakan WhatsApp ni. Kadang-kadang saya tengok dalam grup pengetua besar tu pun pening, sat masuk SSTP, sat masuk ni, sat masuk tu. So apa-apa pun kita kena pandai lah organize benda tu. Sekurang-kurangnya 2-3 jam sekali kita kena check WhatsApp ini dan sebagainya. Okey, seterusnya last sekali lah. Okey, saya juga berharap agar kita melihatlah tentang bila budak balik ke sekolah kita ni, dia ada berlaku beberapa keciciran lah. Yang pertama sekali adalah keciciran yang tak main sekolah. Sekolah rendah saya tak sure, tapi sekolah menengah terutamanya tingkatan 3, tingkatan 4 dan 5 ramai. So tuan-tuan, jangan tuan-tuan biarkan tuan-tuan, oh bagus lah mereka ni tak main sekolah, ni semua kacang-kacang hantu kita ni. Kan? No lah tuan-tuan, kita kena ada perasaan tanggungjawab tu lah. Maksudnya tuan-tuan kena tengok berapa ramai yang tak main sekolah ni, dan maklumat ini tuan-tuan kena share dengan SPMU. Supaya kita boleh pergi tengok dan kita boleh bantu, sebab maklumat ini diperlukan. Yang keduanya adalah keciciran dari segi membaca, menulis, mengira. Membaca ni tuan-tuan bukan saja membaca bahasa Melayu, membaca bahasa Melayu, membaca bahasa Inggeris dan juga membaca Al-Quran. Terutamanya sekolah rendah, darjah 1, darjah 2, darjah 3. Saya nak maklumkan di sini bahawa PPKI PKHAS telah mengenal pasti ramai pelajar yang dikatakan telah dihantar untuk dibuat saringan masuk ke program PPKI. Dan apabila dibuat saringan, didapati bahawa bilangan pelajar yang didapati berkeperluan khas ini meningkat berkali-kali ganda, 2-3 kali ganda. Kalau sebelum ni 100 ya yang ada ni, tapi baru-baru ni bila disaring sampai 300 lebih. Jadi ini menunjukkan bahawa semasa PDPR itu kita telah terkesan ramai budak tak boleh baca. Dan bila kita hantar saringan budak tak boleh baca ni, automatik dia kata budak berkeperluan khas. Sedangkan saya rasa yang tak boleh baca ni bukan semuanya berkeperluan khas. Tak logik kalau sebelum ni 100, tiba-tiba tahun ni jadi 300. Kan? Maksudnya mereka ni terkesan. Jadi saya minta lah tuan-tuan memperkasakan kelas pemulihan ini. Kita pun diberi bantuan oleh Yayasan Hasanah dan sebagainya, buat modul bagi TV dan sebagainya. So saya ingin nak mengucapkan terima kasih juga lah kepada GBSK Jelempuk ni kerana mengambil inisiatif ni untuk membawa Yayasan Hasanah ni masuk dan membantu kita. Dan yang ketiganya adalah keciciran dari segi unit-unit pelajaran tersebut. Dan ini telah diberikan sokongan dengan catch up plan. Catch up plan 1, catch up plan 2, dan sekarang ini kita sedang melaksanakan catch up plan 3. Jadi pastikanlah kita sebagai pengetua dan guru besar faham apa itu catch up plan tu. Apa yang sedang dilaksanakan oleh cikgu-cikgu kita. Dan insya-Allah kalau kita sama-sama melihat perkara ini sebagai tanggungjawab kita, insya-Allah kita akan memastikan yang pendidikan di kolej ini akan berada pada tahap yang kita kendaki lah. Macam Cikgu Ayub kata, saya Tuan Pengarah, apa-apa saya tak kira, janji potong Kedah. Cikgu Ayub punya provokasi kepada orang-orang Kedah. Jangan pula kita provok orang Kedah. Lagi Kedah naik nombor 5, kita duduk nombor 13 lagi. Kan? Nak lalu kok diam pun tunduk. Kan? Lalu kok diam macam tu tunduk, tak berani nak angkat kepala. Okey lah. Jadi itu sajalah yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya mengharapkan apa yang kita buat pada hari ini akan memberikan kesan, dan juga untuk sambutan Hari Guru ni juga nanti ada berbagai-bagai program juga yang sedang kita atur, dan kita harap mendapat kerjasama lah daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dengan ini saya diminta lah tadi oleh SPMU untuk merasmikan lah. So dengan lafaz kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim,
saya dengan ini merasmikan program #09 Character anjuran Sektor Pembangunan Murid JPM Perlis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Naharuddin bin Uthman, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita terus ke acara jimik, kita nak jemput seorang lagi pegawai kita yang akan menerima hadiah hari jadi. Jadi sekarang kita jemput Encik Suryadi bin Idris dari Sektor Pendidikan Islam untuk menerima hadiah hari jadi yang jatuh pada tanggal 21 Mac yang lalu. Dijemput. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan acara pagi ini dengan acara pelancaran jimik #09 Characters. Baik, kita tunggu tengok apa yang akan jatuh dari atas pokok tu. 1, 2, 3. Oh, jatuh di dalam kepala. Jimik juga. Baik, alhamdulillah. Selesai sudah majlis pelancaran jimik kita pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Pengarah di atas pelancaran jimik tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kini kita telah sampai ke penghujung majlis perhimpunan kita pada pagi ini. Akhir kalam, izinkan saya untuk membaca petikan hadis sempena bulan puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim daripada Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka mempunyai doa mustajab yang tidak akan ditolak. Sama-samalah kita banyakkan berdoa dan melakukan amal soleh sepanjang bulan barakah, bulan Ramadan yang mulia ini. Sekian sahaja dari saya dan rakan pengacara. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada perhimpunan akan datang. Majlis bersurat.